Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara pengurusi majlis, saudara pengurusi program Barisan Hajatan Kuasa, pegawai kaki tangan IPIS sekarang namanya. IPIS ke IPIS? Tak kira lah, asal PIS-PIS. Seterusnya yang saya hormati sahabat-sahabat sekalian, ustaz-ustazah, para ulama, hafiz hufaz yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bertemu pada hari ini, hari yang pertama sesi yang terakhir. Kalau ikutkan jadual, saya mula pukul 5 sampai pukul 7, 2 jam. Tapi dah lambat dah, saya ingat saya sampai lambat, rupanya lagi orang lambat berada. Jadi oleh kerana mula lambat, habis awal cepat. Saya memahami jiwa saudara ini. Dan waktu yang sama memang saya kena menjawab. Sebab pukul saya kena ada di Kampung Nahoda malam ni, ada program ceramah khas. Saya kena ada kat sana sebelum maghrib. So, saya pun tak tahulah jalan ke sana je. Jadi saya tengah telefon helikopter, so datang habis. Baik, saudari, saya minta maaf lah. Saya tak nak mukadimah panjang-panjang. Dan saya nak terus kepada tajuk kita. Dan saya suka ingatkan, saya cakap memang tak reti pula. Saya nak laju gila. Cepat, kalau laju cepat habis ya? Tak apa mengantuk, kalau tahan, tak boleh tahan tidur. Saya tak marah asal bahagia tidurlah Cuma bila kita nak tidur dah lewat, kita kena ada skill. Saya supaya orang tak perasan dia tidur, saya ajar skillnya. Yang pertama, buat gaya menulis tapi tidur. Bila terjaga, terus tulis. Yang kedua, jangan pegang apa-apa, belum tubuh dan tidur. Bila terjaga, angkat tangan terus Saya nak bertanya. Orang tak perasan dia, itu namanya skill Kalau terasa tak selesa, duduk boleh baring kat bawah marah Baik, so tadi kita berbincang dalam topik apa ni? Dalam bab-bab stres. Jadi ini betul stres. Ini kita berbahas dalam topik apa? Bab perkahwinan. Jadi tolong lapangkan dada, lapangkan minda. Saya nak pesan itu je. Yang baik ambil, yang tak baik jangan ambil, itu je pesan saya. Tetapi kalau soal fakta, you boleh baca dan dia faham. Tapi soal perlaksanaan, berbeza bercakap dengan orang yang dah kahwin dan yang belum kahwin. Ya, saya faham depan saya ni ustaz-ustaz hafiz Quran semua ramai. Saya ada bab mazhab, tapi kita berbincang dalam lebih kepada mazhab Syafi'i, kena faham. Ya, kalau tak faham tanya, kalau tak tanya tak payah tanyalah ya. Ada yang saya bagi peluang, ada soalan boleh bertanya, dia diam aja. Dalam komen, ustaz tidak memberi ruang kepada saya untuk bertanya. Angin ya. Kita kena kat dinding budak ni ya. Ada tanya, saya tak ada masalah ya. Okey, boleh ya, bab-bab perkahwinan ya. Jadi saya dalam memberi contoh, saya suka kaitkan soal hukum dan juga segi praktikalnya juga sebagai pengalaman. Ya, sebab tu saya percaya ada penceramah-penceramah yang cakap ni pun main selamba je macam soal betul ya. Jadi kena faham bab kahwin ya. Ada de komen saya, penceramah best gila tapi dulu sikit. Kata apa dulu kepala bandar ni belum. Tapi kita kena bab-bab kahwin, kena faham. Saudara nak kahwin? Saudari belakang? Saudari kahwin nak anak tak? Tahu caranya? Apa? Kau ingat main tembak-tembak jadi ya? Nak tembak kena skill. Dia ajar walaupun tak ada skill dia kena faham ya? Itu kena faham. Bila tak faham, bila kahwin 7 tahun 8 tahun tak ada anak, dah bergaduh, duduk depan kita, mandul memandul. Abang mandul, kau mandul. Nak harkat apa salah tembak aja dulu. Jadi kita kena faham. Tapi saya suka bercakap dengan pelajar IPT sebab ni otak dia sama, brain dia sama ya. Kalau kat luar bercampur master degree, diploma, SK yang pun tak lepas ramai. Jadi kita faham. Stres.
buka tajuk dalam bab pengurusan kewangan. Okey, kita teruskan. Dan saya minta izin berhenti 6.30 tak? Ha? Boleh? Boleh pula Saya MPI ni biasa masuk. Jadi saya dulu belajar sini MPI. Ya. Okey, kita tengok tajuk yang pertama, pengurusan keuangan, ya. Baiklah. Mukadimah. Kalau dalam mukadimah itu sebab keluarga perlu melakukan dan perancangan dalam kehidupan seharian. Perancangan dan perusahaan sangat penting tanpa kehidupan kedua-duanya, kedua keluarga tidak benar jadi tentu arah tujuannya. Dengan perancangan dan yang baik, urusan keluarga dapat dilaksanakan dengan baik, akan memastikan rumah tangga dibina rukun dan damai serta berpanjangan. Itu. Ini masalah problem. Cuba tak urusan kewangan? Bukan. Cuma 100 ni. Okey, kata tujuan pengurusan kewangan. Yang pertama apa? Nak kawal belanja keluar. Bila nak kawal belanja, mesti kita kena tahu item yang ketiga. Pertama, tahu sumber pendapatan. Dalam hal ini, saudari pastikan powernya kerjanya betul. Itu je nasihat saya. Saya kalau nak cerita pengalaman kita, pernah kita kahwinkan orang dalam penjara Sungai Buloh. Pengalaman saya, kahwinkan orang dalam penjara Sungai Buloh. Kerana apa? Sebab budak lakinya direman kerana ditangkap suspek mengedar ganja. Itu pengalaman saya. Ya, itu saya kata. Itu. Jadi pastikan kerjanya, pastikan ya. Begitu. Ya, itu tujuannya. Pastikan power kita kerja. Kalau tak dapat technician, engineer jadilah sekongkong ya, pastikan. Okey. Yang kedua, tahu sumber pendapatan. Betul. Ya, tahu aliran kewangan dan sebagainya. Betul tak? Tahulah, betul tak betul, aku dah lupa dah. Ya? Tapi tahu aliran kewangan, kita akan bahaskan yang ketiga, elakkan jangan membazir. Ya? Tapi saya kadang-kadang dalam hal ini saudara perlu ingat bahawa orang perempuan memang suka membazir sebahagian besar. Ya? Masa bercinta tunjuk baik berlakon ni tu, jangan sampai jangan berlakon. Kalau shopping komplek kat Warta tu, pantang makwa pegang barang, cepat je offer. Ustaz tak ustaz, sama je. Ayang nak baju ni ke pegang-pegang, nak abang bayar kat jangan membazir. Allah baju boleh pakai lagi banyak. Ni jangan membazir itu kawan syaitan. Kita ada itu ya. Alhamdulillah dapat makwa penjimat. Tunggu kau kahwin tu. Bang nak baju ni, kan dah beli macam ni minggu lepas. Nak juga. Tapi sama je laki perempuan. Tak kena terdai. Okey, seterusnya apa lagi? Tujuannya yang kedua. Menjadi pengguna yang bijak dan menyimpan masa. Okey, terus proses merancang perbelanjaan. Pertama, tentukan matlamat. Duitnya nak buat apa? Jelas. Yang kedua, tentukan jumlah pendapatan. Yang ketiga, ya, agihan. 70, 20, 10. Itu cerita orang yang dah kahwin. Yang belum kahwin, 50% simpan untuk belanja kahwin. Sebab belanja kahwin memang tinggi. Itu je pesan saya awal-awal saya pesan. Antara dari ini adalah Selangor, saya bagi tahu dulu RM80 akan datang, dia akan naik hingga minimum RM300. Maksimum tak ada. Next. Lagi. Maksimum tak ada. Ni. Ya, next. Okey, kita akan lagi. Baik, seterusnya kita tengok lagi. Rekod belanja, periksa belanja, buat penilaian. Ini untuk kalau siapa dapat suami atau isteri dia accountant, itu untuk dia akan buat perangai di rumah. Tapi maksud saya kena hikmah. Kalau tak menyampak bini je, panggil suami saya, duit banyak accountant, saya minta dia bagi. Apa kau? Mami bagus tak? Balikkan dia tanya, barang apa kau beli? Resit mana resit? Bagi. Audit terus. Ini maknanya kurang ni. Okey, next. Okey, inilah kesimpulan yang saya nak sebut dan saya tak mau cerita panjang-panjang. Yang pertama saya sebut wajib ditanggung dan tidak hukumnya berdosa. Siapa kena tanggung ni? Suami. Sebab tu saudara-saudara kena ingat, duit suami, duit isteri. Kau faham tak ni? Duit suami, duit isteri. Kena faham tu. Ini kadang-kadang asyik tekan duit isteri tak pun. Habiskan abang dulu.
Kalau tak cukup, isteri kena bantu. Belanja lebih banyak. Wah, kahwin lagi. Bagi je lah kan sebenarnya. Apa bawa lah usaha-usaha ni. Suami nak kahwin bagi je lah. Apa masalahnya? Ugu-ugu tak minta apa ustaz nak kahwin lagi. Jangan harap lah. Nyampah pun anda. Dengan muka jenglot dia tu. Jangan harap lah. Jenglot. Lepas tu dia tanya saya, ustaz tahu tak? Tak, aku tak tahu. Suka tanya, saya tak suka soalan tu. Ustaz tahu, saya tak tahu. Saya tension tu, stres. Ada satu soalan, orang perempuan memang suka bagi pun dekat saya. Memang confirm saya soalan tu. Apa soalannya? Cuba ustaz bayangkan. Macam mana saya nak bayangkan? Saya terkelip. Ada satu kes tu, bininya diliwat, bantai ke pintu belakang. Ada pintu depan, main pintu belakang. Apa hal pintu-pintu ni? Macam tak mau faham. Nak kena lukis ni. Saja. Saya tahu orang menghayati tadi kan. Insam anak Allah. Lama-lama pun bini tak tahu sakit, ustaz sakit. Cuba ustaz bayangkan sakit apa dia. Suka terima dia. Ini masalah problem. Okey, ini kesimpulan yang saudara kena faham. Okey, bila mula tanggungjawab ni saya tanya saudara. Bila mula tanggungjawab? Bila? Very good. Bila bergelar suami dan isteri. Bila nak nikah tolong jaga adab, akhlak. Jangan suka datang lambat. Saya tengok pengantin kadang-kadang menyampah. Janji pukul saya kena banyak kali. Saya jarang nikahkan orang, tapi saya boleh nikahkan orang. Tapi saya nak gelanggan dengan ini menyampah. Janji pukul 9, saya sampai 8.50. Koyo sikit Dia sampai pukul 9.40. Lepas tu dia senyum-senyum. Dia ingat aku suka lah tu. Paling kasut tu. Lepas tu dia tengok aku kan kopi, aku putih jubah putih. Tok Qadi dah sampai. Muda macam Tok Qadi. Tengok kamu. Ustaz Alwi boleh Tok Qadi. Saya orang muda, Abang Kadi. Dia masuk kaki, panggillah Abang Kadi. Abang Kadi. Okey, lepas itu perkara biasa. Saya tidak ada berikan. Cuma orang perempuan saya nak pesan adab akhlak kena jaga. Saya percaya ustazah-ustazah, tapi pesan dengan sepupu sepapak itu kena pesan. Bila dekat masjid, kat surau, pakaian kena jaga. Orang lelaki biasa cemerlang, tak ada masalah. Orang perempuan tudung selempang. Ini cerita betul. Tudung selempang, nampak jambul. Orang Allah Ta'ala tu dengan baju ketat, nampak dia punya alur gajah ya. Duduk depan aku, abang tengok juga lah. Kadang tak berjam aku tengok. Sebab tu saudari saya pesan, you tahu, you kena sebut, you kena makan. Kalau tak, siapa lagi nak amal ma'ruf nahi munkar? Tu, ya, pakaian kena jaga. Soalan Pak Imam tak banyak. Abang-abang rukun nikah, rukun iman, rukun Islam. Rukun negara belum ada yang tanya. Saya buat. Saya ada pengalaman bercakap juru nikah di Kedah, di Kelantan, di Sabah, di Sarawak dengan Pak Imam, program Jakil. Ya, minggu lepas saya bercakap dengan minggu ni bercakap dengan juru nikah di Selangor di Ilim. 2 minggu lagi ada bercakap. Kita selalu ketuk-ketuk Pak Imam. Pak Imam boleh tanya pengantin tapi tengok karakter dia, suasana dia, jangan aibkan dia. Budak tu bukan tak tahu. Kadang-kadang ustaz-ustazah pun, kadang-kadang orang ngaji bagus dan sebagainya, tetapi bila orang ramai memberitahu, dia nervous. Sebab tu bila kita tanya, dia senyap walaupun hakikatnya memang bengap itu. Okay. Rukun nikah berapa? Pertama apa? Prosaknya tu. Rukun nikah wajib. Siapa ngajikan kamu? Prosak pun power siapa rugi baik tu kau. Aku tu kosong lagi ya. Pertama laki perempuan wali dua saksi ijab kau. Kan itu pun tak tahu. Rukun nikah berapa? 5. Bagus. Pertama syahadah. Sekretar salah ke? Kata salah. Saya dah malah nak tanya-tanya orang pasal dia kena banyak kali. Itu belum jawab nikah lagi tu. Kan? Apa saya? Ini kakak ni.
Yang baju biru pakai cimata. Nama siapa? Nama penuh? Afifah binti Arifin. Orang mana? Dia anak sulung Dia anak sulung bukan? Tengok hidung saya tahu anak sulung. Hidung tinggi sikit Tak. Student ke staff ni? Dah ada power belum? Ngaku je lah jangan ada tu sikit. Kalau belum ada aku pun okey lah. Baik. Lepas orang mana juga? Johor kat mana? Batu Pahat. Memang Batu Pahat ramai Johor. Batu Pahat, Johor Melayu. Campur Bugis sana ramai Batu Pahat kat mana? Kat Johor lah Ini orang apa stres. Baik. Afifah binti Arifin Ayo ahsanti Baik. Kita akan panggil nama dia Pak Ujian besok. Pak Ujian dekat sini. Aku je lah, ada tak ada? Ada. Handsome tak? Sedap mata memandang. Tang mana kau pandang? Sekali kalau saya tanya jawabnya tadi, saya bahaya sikit. Kalau saya malas sedap muka je lah. Itu biasa akhlaknya. Jangan salah sangka akhlaknya, tutur katanya, bicaranya, sopan akhlak. Itu saya tidak nafikan. Baik betul lah Baik, lembut tak orangnya? Boleh lah Kalau bercakap pernah marah Afifah tak? Tak pernah Masa bercinta, biasalah. Baik itu mudahkan besok Masa bercinta kalau terkeluar dating, masuk dia dang. Alah bang, sorry lah terkuat. Nak macam mana bunyi macam itu? Dong, kau dah apa? Kalau dah kahwin, bebe sepanjang-panjang masa. Ini masalah problem. Baik. Afifah binti Arifin. Saya ajar sekejap ni Pak Imam ulur tangan, kita ulur tangan. Relax, jangan relax. Ni kalau nama banyak kaslah itu penawar ya Allah. Jangan sallallahu. Itu namanya sawan. Okey. Ulur tangan. Ahmad bin Ali. Saya nikahkan Ahmad bin Ali dengan Afifah binti Arifin dengan mas kawinnya RM22.5 tunai. Pak Imam kan goyang tangan. Goyang tanda apa? Dia jawab sambut. Bukan goyang Pak Imam balik. Goyang. Kalau jawab saya terima nikah Afifah binti Arifin dengan mas kawinnya RM22.5 tunai. Itu yang kita nak. Jelas, ringkas, satu persatu dengan satu nafas. Tak ada masalah. Kalau you nak dua nafas, tiga nafas pun tak ada masalah. Ini Pak Imam kita, awak kena satu nafas, kalau tak sah. Budak tu gagap, macam mana satu nafas? Kuak. Pak Imam pun apa. Sebenarnya boleh. Aku terima nikah Afifah Arifin dengan mas kawinnya RM20.5. Ini yang saya nak sesedari faham. Kita betul balik kat kampung. Bila you tak betulkan, orang kampung nama jitulah gayanya, jitulah caranya. Jadi orang kita dinamai, jadi rosak. Kan? Ada yang pasal tu, kadang-kadang buang, aku terima dekat dengan Pak Imam. Salah jawab. Ternikah dengan Pak Imam, ternikah dengan pengantin, ternikah dengan Pak Mertua. Yang kat Kelantan tu lagi lah. Saya ceramah besok malam saya sampai flat awal, saya masuk dewan dengan Pak Ketua Undang-Undang ceramah. Cerita Kelantan lah, Amor ni kuatkan di tuan mewali ayahnya kepada Amor dengan maskannya bla bla bla. Pam. Terima kasih Pak Imam. Satu tak lagi. Besok kena batang hidung, tahu. Baik, okey. Bila bernikah jelas, mungkin saya sebutkan lah banyak lagi cerita sebenarnya. Ada yang jawab okey pun aja. Okey pun aja. Okey, lepas nikah suami wajib bagi mas kahwin, betul? Lepas mas kahwin ni 70-20-10 suami wajib sediakan tempat. Rumah, ikut ke mak. Tak mampu sewa, beli. Itu anjakan paradigma. Tak mampu sewa dulu dengan motor. Ni apa motor suka dengan kita? Kau nak balik ribu dengan isteri? Sudahlah Pak Jela.
Okey, kemudian suami wajib sediakan apa? Makan mi. Dah ya. Makan minum, dia minum. Rasa fresh orange. Okey, makan minum. Suami beli, isteri tolong mak. So, nah ini ketam, udang, sotong, kerang, kupang, cukup bulan. Oh, ya. Dari dapat suami kedekut, nasiblah hari-hari ikan dalam kurungan. Apa? Macam biasa. Makanlah naon. Kemudian suami wajib sediakan apa? Pak? Kena sesuai pada pastikan. Bukan mesti nuntut orang tak ada, dia kena sesuai, itu maksud saya. Dekat luar rumah caranya, luar rumah caranya. Dengan isteri lain cara. Dia tata cara. Dekat luar rumah jelas dengan tutup aurat, pakai tudung cantik, mencini perempuan. Dan itu memang kelebihan perempuan. Orang perempuan bang, dia ada 3 keadaan otomatik tambah cantik. Yang pertama bila dia pakai tudung. Yang pertama, memang dia cantik. Cuba Pak Wen yang pakai tudung. Kan pula ya, Pak Wen yang pakai tudung. Itu terbalik kromosom ya. Yang kedua bila waktu malam, orang perempuan malam ni memang dia bertambah cantik. Malam memang tambah cantik. Itu yang biasa suami jadi jawab komodo. Yang ketiga bila isteri mengandung, orang perempuan mengandung ni memang bertambah cantik. Lepas bersalin memang Cik rambut di belakang macam nak jin. Dia bertampal dengan daun, dengan kain. Yang suai datang balik. Tapi tuang aku je kena. Kena cantik. Okey, jelasnya kat luar rumah. Tapi takkan dengan suami dekat rumah 5:30 petang pakai tudung baju kurung, pakai jubah, saya pakai stokin lagi. Nak ke mana yang? Masak bang. Pasawan hari ni. Kan masak pakai begini. Masak pakai apa? Apron aja. Wah, ini makro ni. Apa yang masak? Dia buka ya. Saya nak tanya, dosa ke? Dosa ke? Tak. Tapi kat luar sana, bila saya kata, ustaz benda macam tu nanti suami nampak aurat kita. La ilaha illallah. Saya kata suami saya mana? Iya ke tak ada? Tak ada. Oh kalau gitu saya dengan suami saya boleh lari ke tak pakai apa-apa? Boleh. Tapi makro ulang. Makro kucing pun stres. Benda makro ni jangan di. Saya minta maaf. Ini kadang-kadang yang ustaz-ustaz tadi pergi sekolah ngaji anak murid pun tak betul. Bab auratnya, aurat tahu ya, anggota yang kena tuntut bahagiannya orang lain tak boleh tengok kecuali dirinya, suami, isteri atau ahli keluarga. Betul? Tapi kenapa aurat tak lepas? Apa aurat lagi? Sebelum kahwin, pusat? Pusat lutut. Habis tengah tu apa cerita? Pusat hingga lutut. Ada yang kat luar tu pusat dan lutut. Plaster pusat, plaster lutut. Londang. Betul tu? Toyol. Baik. Jelas ya? Jadi pakaian orang kena sesuai. Baik. Kalau ya bayangkan. Baik. Tapi mungkin lagi dia kata Efran ni budak UIA 400 pelajar. Saya tanya, masa pakai apa? Kuali. Lagi terus. Budak pandai sangat macam tu kan? Tak kuali sini ke? Oh, kosak apa itu? Dah, jangan bayangkan. Baik. Lelah juga. Esok kita batang jumpa. Okey, boleh? Boleh. Enggak lagi tinggi. Sentuh sikit lah. Kalau lagi tinggi balik tu, mak pulang malam ni. Rosak tu. Ini bahaya. Stres. Okey, pendidikan fardu ain dan fardu kifayah ya. Okey, kedai perabot, kedai perhiasan, simpanan ibadah dan masa depan dan ini semuanya ditanggung oleh suami dan sekiranya tidak cukup isteri dibantu ataupun nak kongsi hidup sama pun bu. Selesai? Ada soalan? Tak ada. Bagus, kita teruskan. Okey, urusan orang belanja, perancang rupiah, Malaysia tunai, datang ke perbelanjaan, amalkan kau nak berpada-pada ya. Baru kami menikah sampai 20 nak apa?
ikan 2 kilo. Kita apa? Nak tidur ikan. Baru kahwin 2 orang, ya Allah. Beli ikan sekilo pun dah le. Berpada-pada. Saya dulu baru kahwin ya. Saya nikah malam Jumaat, Sabtu Ahad Kenduri, Isnin saya cuti, Selasa saya dah balik Kajang. Masa saya mula-mula tinggal di Kajang. Jabat agama saya pendaftar ke sana. Ya, kemudian saya buat isteri saya mengajar di sekolah menengah, sekolah rendah ke sekolah menengah ke sekolah menengah rendah, entah kalau stres. Tapi dekat Al-Amin belakang tu ya. Ya, okeylah dia kat sana. Okeylah waktu tu. Saya berkata setiap malam tak ada kat rumah. Ya, belajar makan dengan isteri kat luar ya. Sebab tu kalau kata Bandar Baru Bangi tempat makan ni bagi tahu mana saya tahu. Semua dia tahu. Sini pun saya tahu. Tak best. Sedap tu bintongnya belum sedap. Ini dekat jauh sini kat atas. Jumnya memang sedap. Ini nasi lemak kalau kat sini. Sini dulu kan ada kat Petronas. Bintongnya ada cawangan. Ini sodok ya. Ada bahaya itu. Okey. Makan okey. Ya. Lagi sini mana dulu belakang ni, yang belakang ni. Awal tu dah tutup ni tu. Apa nama tempat tu? Saya tahu. Ya. Okeylah tak ada nama dia lain kali. Okey next, saya kata lagi. Kesan-kesan kewangan. Ni dah sebagainya. Okey habis ya. Ada soalan? Tak ada ya. Selesai. Kita faham lah ya. Yang penting rumah tangga kita dapat keberkatan Allah SWT. Rezekinya berkat, ya, duitnya cukup berkat dan sebagainya. Okeylah, beban hutang-hutang tu biasalah. Mana ada orang kahwin tak ada hutang? Salah, ya, orang hidup tak ada hutang. Semua orang hutang. Saya sekarang yang saya kena tanggung, saya kena tanggung rumah. Saya ke rumah kena bayar 700 sebulan. 709 ringgit 80 sen sebulan saya kena bayar rumah. Lepas tu saya bagi kereta yang saya bayar ni, saya cuma pakai perdana je. Itu pun dekat 600 ya. Lepas tu kat rumah ada Wira sebiji ya. Saya tak pakai lah ya. Isteri saya pakai personal. Itu yang saya mampu pakai. Dia ada sejarahnya tu kenapa? Kenapa pun kereta Wira tu memang saya beli. Lepas tu sebelum saya pakai perdana tu, ada orang nak pakai Wira tu, saya bagilah dia pakai suruh bayar. Tak bayar 3 bulan tak bayar. Sampai bank telefon nak tarik, saya bayar. Saya jam kat dia, saya bayar balik, saya ambil balik ke dia. Sebab tu saya kata, jangan percaya dengan adik-beradik. Adik-beradik dia buat lain tu, betul. Lagi kalau pasal kereta rumah, janganlah. Itu je nak saya. Bukan kita tak percaya saya, tapi ini hakikat berlaku di bawah. Sebab seseorang tu, bila dapat suatu benda dengan mudah, dia akan rasa kurang penghargaan. Itu hakikat manusia. Sebab tu macam saudara dengan saudari, dapat api rasa senang, kenyit mata dapat terus senang, itu kenyit orang lain. Kau dah apa-apa penyuang. Susah dapat atas sekali dapat jaga lagi dia berada. Dia ni sifat manusia. Innal insana khuliqa halu'an wa idza massahu syarru jazu'an wa idza massahu khairu. Itu sifat manusia. Ini juga saudara sebenarnya Allah ya. Allah sini sama enggak ya. Sebagainya ya. Next. Okey kita sambungkan lagi. Okey ini al-asr urusan masuk. Saya urang masa dalam 6 minit ya. Ini pun kita tak faham ya. Ayat Quran dan hadis Nabi katanya khamsan qabla khamsin. Rebutlah 5 masa sebelum 5 masa akan datang. Masa muda sebelum tu 2 kalau boleh kahwin cepat si. Orang lelaki 25, 26, 7 ni steady lagi. Orang perempuan jangan lewat dah. Maksimum 35. Hafifah berapa? Berapa umur? Oh okey ada 2 tahun lagi ya. Jangan lewat dah Hafifah. Lambat. Sayang umur. Doktor kata orang perempuan 35 tahun dah tutup kilang. Betul ya? Kalau dia buka kilang umur 30 tahun, 5 tahun dia produk tak banyak. Masa sikit pun tak faham. Tapi kalau aku kalau 25 sampai 35 setahun satu direct dia 10. Tapi kan tadi berapa kan? Agak-agak lah. 5 cukup. Juga ya, alhamdulillah. Okeylah, ada wawasan Baik. Okey, jelas ya itu maksud saya. Masa tu kena cari. Jangan lewat lah ya. Yang belum ada kena cari. Ini saudari, ramai belum ada saya tahu ni. Anda memilih masa ni lah, awak tackle jalan aja. Jangan tak memilih susah. Kalau belum ada, tackle yang anda ada. Ini ada. Belum, maling aku belum ada. Apa sambung dengan saya. Mesti besok malam hilangnya. Jangan malu ya, ini pesan saya ya.
Okey, gila aku lalu baca. Stres juga ya. Masa saya sebelum sakit, masa kalau sebab apa, masa lama sebelum, masa hidup sebelum. Nanti tengok baik. Ini mana peringatan mak. Next. Okey, perusahaan masa seorang 24 jam, tak ada lebih, tak ada kurang untuk mesti ambil. Masa dalam usia adalah mana Allah. Ada 2 aktiviti seharian ya. Dia ada 8 aktiviti yang unggul dalam rumah tangga. Next, dia ada 8. Ini kita ya. Usaha rumah tangga, pekerjaan, relasi, istirahat, ibadah, perhatian, kebersihan, kebajikan. Next. Kamu udah IPT. Okey, ini yang pertama. Urus sama-sama. Itu kesimpulan yang saya nak sebut. Ya, belum ada anak. Ya, ini sama-sama. Ya, kalau belum ada anak, jangan sama-sama. Masak sama-sama, kupas bawang, kupas pilih, siang ikan, potong sayur, ya, panaskan minyak, masak, melantak. Ya, dia sama lagi kesimpulannya. Ya. Okey, next. Okey, pekerjaan saya dah cerita sebagainya tadi. Jadi saya rasa saya berat. Yang penting kerja halal, itu je pesan saya. Jelas ya? Ya. Habis. Next. Panggil dia ulat. Dah senang kan? Mesti kau kenang sepanjang hayat. Relasi bersama keluarga. Sukan beriadah. Maknanya kita kena ada masa berkesan dengan isteri, suami, lumba-lumba lari, main badminton, pingpong, ya. Pergi lumba, jangan pumping kan itu. Sebab pumping pun tahu. Mesti bayang lain. Betul lah Pak Uwan. Betul lah pergi berjoget. Tapi jangan lupa bila exercise mesti mengambil konsep Nabi, bagaimana Nabi berlumba lari dengan isteri. Mesti bagi isteri menang, suami menang. Biar dua-dua. Sebab orang menang sifatnya apa? Dia gembira dan seronok. Itu cara dia. Main dah. Gidi. Abang menang. Kali kedua mesti bagi Afifah menang. Gini. Afifah pun menang. Kasih aku je. Dua-dua Baik, sikit-sikit. Ini kali kedua dia menang. Kali ketiga abang menang juga. I'm the winner. Anak masak. Anak mendah. Tak boleh. Pertama dah menang, kali kedua bagi buah kita bagi dia semua. Dia suka dapat buah kita. Buah dam. Okey, dia apa menang. Pasal apa? Dua-dua seru. Tapi pastikan istrinya orang yang solehah. Kalau nak bagi menang ni, solehah baik. Kalau brutal jangan bagi menang, kena sound balik nanti. Abang ni tak tahu main dam ke? Bodoh. Perempuan ni pun sebenarnya ada. Ya? Baik. Okey ya. Okey, bercuti balik kampung mesti mau adil. Ya, jangan nak gaduh-gaduh. Saya alhamdulillah dengan umur saya kahwin 8 tahun. Salah saya kan. Ya betul 8 tahun 2002. Dia aku mesti diangin ya. Saya 2002 lah. Ya. 2002. Saya ingat saya kahwin 6 tahun. Ya. Anak saya kecil 7 tahun. Entah. Itulah anak aku kecil yang besar 6 tahun. Itulah setahun. Betul lah 7 tahun. Apa dia cakap lumpur. Saya tak pernah kahwin gaduh, tak pernah kahwin tak pernah gaduh. Salahkan puding. Balik kampung tak pernah gaduh. Raya ke hujung minggu tak pernah gaduh. Tunggu. Mak saya dengan mak mertua saya, jaraknya saya kalau naik kereta, saya letak lebih kurang dalam 285 meter. Kampung. Balik lah. Kalau saya dapat orang dekat ya. Kawan sekolah dia sampai darjah ya. Itu namanya jodoh je. Anak saya memang tak nak cari jodoh jauh-jauh, menyusahkan diri sendiri. Saya tak, Fifa dapat orang mana? Orang mana? Perlis. Azab kalau boleh. Balik Johor langsung lah ya. Ya. Gila Perlis Johor. Saya tak tahulah memang mana jodohnya. Saya orang dekat mana. Saya hampir itu hari dapat orang Yasin Melaka, Taman Maju. Tak jadi. Lepas tu kawan dengan budak Kuala Lipis pun tak jadi. Pun tak jadi. Malah lah. Saya pun fikir-fikir cakap mak saya nak budak ni jalan. Saya tengok dia buka juga. Jadi dapat. Tak ada hal lah. Yang penting isteri saya, mak saya, adik-adik saya suka. Okey.
Jadi suami jangan balik kampung. Jangan macam kes satu kes, bininya si komplain, baru apa dia tampar adik laki dia. Abang kenapa? Apa nama kau yang bising-bising kenapa? Abang pentingkan di sini. Apa pula? Asal hujung minggu kampung abang. Bila nak kampung saya? Pang kena sekali. Kenapa abang tampar saya? Abang tak boleh kampung saya? Kita kan duduk kampung awak. Dah duduk kampung dia, sebelah rumah mak dia, lagi nak balik kampung dia. Wajar tak kena saja? Wajar. Itu. Okeylah, pukul tak apa, tak ya, bakul. Tak baik. Next. Istirahat. Apa saudara? Ada kata suami rehat? Istri rehat. Tidur. Ada tidur dah aja belum? Tidur jangan mengiring sebelah kiri. Tak baik Nabi tak lagi. Kenapa? Beratkan jantung. Jangan tidur miarap kerana tak baik untuk paru. Dengan orang perempuan tu tak baik menyebabkan breast cancer. Kena tahu tu, tidur taklah secara menentang atau mengiring sebelah. Cuma saya nak bagi tahu malam pertama. Sudah jenis orang perempuan ni, malam pertama dia sebenarnya cuak. Dia tak pula tidur dengan lelaki. Cuba bayangkan. Malam pertama dia, kami datang, ketuk pintu. Assalamualaikum. Saya abang masuk. Tu kena jaga, dia stres tu. Ketuk pintu, bagi salam. Tutup elok-elok, jumpa isteri senyum. Tu caranya. Ini untuk tu. Jerit-jerit. Stres dia. Jumpa isteri, buka tutup dia, tak tapak tangan, bacakan doa. Itu cara dia. Jangan suami dah punya akhlak, punya bagus, isteri buat perangai. Tu tutup doang. Abang nak ke mana? Wah, ini over stress. Berjerit-jerit lagi. Bapaknya kenapa menantu lakinya? Biasa anak perempuan kita kan ganas. Suaminya takut dia apa? Tidur banyak tata cara dan adab. Orang perempuan nasihat saya hormati suami daripada bangkit tidur sampai nak tidur. Saudari kalau boleh tidurlah mengiring sebelah kanan menghadap wajah suami. Jangan tidur selagi suami tak tidur. Saya ulang lagi sekali, tak boleh tidur lagi dia tak tidur. Selagi dia tak tidur jangan tidur. Faham tak bahasa tu? Dah cakap tak faham yang saya tak tahu. Tengok je muka tu. Dan kalau dah 2 jam dia relax. Kita mata pun nak tercampur. Takkan kita nak tu bang minta izin saya tidur. Itu cara dia. Ya, tidur dalam. Cuma ada benda-benda sampingan yang kena buat nanti kita. Ya. Baik. Boleh ya? Saya tak nafikan ada perempuan suka tidur kat lengan suami. Boleh, jangan sampai pagi takut kebas lengan. Ada yang suka tidur kat dada takut semput ya. Saudari nak tidur, nak bina kasih sayang, menghormati suami, cintanya berkekalan. Kat mana nak tidur? Boleh? Tidur bawah ketiak suami. Best gila. Cuma pastikan clear. Ini buka gelap. Amazon ya. Best. Belum ada anak setelah besok kalau dah ada anak dia 3 orang. Macam saya anak yang kecil 3 tahun, mulutnya becok, bercakap. Kalau kita dah apa dia pun dah jadi berani repot dengan nenek dia. Ya, ini payah ya. Kalau nak tidur pukul 12.30 tak tidur, kalau tidur suka hati dia. Ya, kalau balik kampung atas bawah kan iya nak tidur atas. Dia tidur atas, kita tidur bawah. Kalau tidur bawah dia tidur atas di bawah. Ada macam tu. Kalau kita lain anak pun nak tidur pun tension. 12.30 tak tidur lagi, bau pen lah hilang. 12.30 aja tengok pen. Saya nak tengok ni pen, mata dah stres. Sebab tu saya suka tidur balik kampung ya. Balik kampung rumah nenek mertua saya, mak mertua saya lah. Sebab cucu saya kecil ni suka tidur dengan nenek dengan aku. Dia membeli rumah tidur selesa ya. Saya fikir lain. Payah juga nak balik ni. Okey, jaga semasa sakit, jaga suami. Ya, abang sakit, jangan takut, saya akan jaga abang dengan penuh kasih. Saya abang kena sabar, ini dugaan Tuhan. Semalam nak opet, sembahyang jangan lupa hajat kita. InsyaAllah Allah beri si abang kalau tak penyakit abang dah teruk. Ada ubat bang. Opet pun macam tu. Kata
mati punya. Kalau tak kena terajang masa tu, yang kira untung. Ini masalah problem. Ya. Maksudnya fikir mati kena dalam. Betul tak? Baru kami tak ada anak, bapa duduk rumah merayap malam-malam 3 bulan. Oi, biasa cantiknya bulan malam ni. Yang ya, apa bang? Hujan lebat malam bulan. Mungkin tu. Jangan lupa bawakan nikah. Tak bawa pun tak apa, cara kau jalan kau tahu. Jalan-jalan kepit-kepit tangan. Alah, tu kau malu. Sekali kakak kepit boleh kadang-kadang gatal. Jalan sendiri sini. Mat, bini kau mana? Aku belakang. Kenapa aku lembab jalan ambilnya? Tak ada kepit-kepitnya dah. Ya? Kalau duduk pun jalan, ada tahu lah. Kalau kita operasi dulu kat tasik apa ni? Sembako. Assalamualaikum. Saudara, siapa rumah ni? Isteri saya. Ya ke? Sorry lah, tak apa. Jadi, Assalamualaikum. Salam. Ada tengah baca tarik tersangkut nada dia. Stres jangan lupa Next. Okey, kita ringkaskan lagi ibadah fardu dan sunat ya. Yang wajib dan yang sunat ya. Pendidikan dan solat berjamaah surah sebagainya. Tapi yang penting sebenarnya ibadah yang paling penting dijaga dalam rumah tangga ialah ibadah solat. Itu je pesan saya. Saudara, tahu tak bangganya isteri bila suami berkata, "Yang abang malam ni tak pergi masjid. Jom kita solat isyak berjamaah." Ya ke bang? Bangga dengan itu. Boleh panggil anak-anak bang? Okey, seronok dah. Abang nak baca surah apa malam ni? Al-Baqarah. Suara aku kan? Banyak tu. Hafiz Quran juga. Seronok dengan suami dengan anak-anak dan dengan suami baca Al-Baqarah. Kat belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Betul lah. Allahu Akbar. Bagus. Saudara-saudari yang saya hormati, hakikatnya ini, jangan kata nak sembahyang berjamaah. Suami dikejut, bininya ditampol. Suami dikejut, bini diterajang. Ini apa benda ni? Saya minta maaf. Kadang-kadang saudari yang tak bijak. Dia satu kata bininya bengkak matanya. Kenapa cik tampol bini? Macam mana saya tak tampol, Ustaz? Cuba Ustaz bayangkan. Ya. Dia simbah air satu cedok. La ilaha illallah. Kenapa kau simbah? Macam mana saya tak simbah, Ustaz? Cuba Ustaz fikir. Aku dah penat. Dia fikir-fikir. Saya kejut tak nak bangun. Anak kejut tak nak bangun. Anak dah komplain saya. Mama kata semua wajib. Papa tak nak sebut. Kuang dulu. Bomba-bomba apa? Cik luar kejap. Cik Puan. Kenapa? Nangis. Saya kata niat betul tapi cara tak betul. Macam betul. Kita kena hikmah. Kan? Besok pagi, abang kejut bangun. Abang tak bangun sudah. Nabi ajar ambil air percik 3 kali. 3 kali percik, bukan 3 cedok. Kan lain tu bunyinya. Percik juga tak nak bangun sudah nak tidur. Bagi dia tidur. Luruskan kaki. Kepala saya ingat tegak balik. Kalau orang ikat sudah. Tak bangun juga sumbak kapas. Kapas tangan putus semua. Yang baik gini. Al-Fatihah. Boleh. Tetapi itu bagi orang yang dah lama baru kahwin jangan bertidur. Yang baru kahwin dengan penuh kasih sayang. Hikmah. Dia sudah ni bangun duduk sebelah suami, pandang suami sudah dapat pahala. Dalam Islam 4 perkara dipandang otomatik pahala ya. Kaabah, Quran, mak bapak, suami isteri betul. Jangan pula bang tak mengaji malam ni. Ustaz kata kan pandang aja. Kenal tu dinding. Okey, pandang suami. Terus cium. Caranya jangan dia elok sudah. Cium sekali dengan senyuman dia bangun kan bagus. Jam tolong elakkan. Kalau tak masalah juga kena buat apa yang nak suku bang, woi sempat lagi ni ya. Aku selalu jadi masalah ya. Jogging ya. Ya. Boleh. Kalau tak bangun cium 3 kali. Tak bangun pegang jantung hidup lagi ya. Jadi ciumlah banyak kak. InsyaAllah suami bang. Ya, kalau tak bangun benda lain bangun ya. Maksud saya tangan. Pak, saya tak tahu ya. Dia yang fikir lain ya.
jumpa dengan saudara. Saya bagi tahu betul lah ya. Kalau saudara ini penting, kalau tak libatkan isteri boleh muhafazah ya. Kalau saudara nak tahu you punya roket kuat tak kuat, sehat tak sihat, betulnya hendaklah pastikan dia bangun sebelum saudara bangun. Itu betul. Pastikan dia bangun sebelum saudara tanda dia pembuluh darahnya bagus. Ini baca dalam majalah, benda ni ada. Orang masih boleh baca. Ini betul-betul yang kita kena jaga. Kalau saudara bangun, dia tak bangun-bangun. Kalau tak bangun juga, ini sensor problem ya. Jadi saudara kena SMS saya, nanti saya ajak sensor dia macam ya, RM2 SMS ya. Okey, kita faham betul ya? Okey, aurat, adab dan sebagainya. Okey, berada-berada berbincang ya. Kalau dah boleh, banyakkan berbincang. Dah kahwin, sebelum kahwin, nak kahwin, banyakkan berbincang. Susun rumah tangga baik, insyaAllah. Ya, dah kahwin, nak anak berapa orang, amalkan berbincang. Ya, Afifah anak 5 tadi, betul ya? Saya sebelahnya Ustazah, berapa anak agak-agak? Saya akan tanya semua, biar ada. Berapa? 5 juga, alhamdulillah. Saudari? 6. Oh, ada peningkatan. Ustazah berapa? 6. Saudari? 4. Aywa. Saudari? 5. Saudari? 4 atas. 5. Saudari? Ustazah berapa? 5. Saudari? 5. Saudari? 6. Saudari? 5. Saudari? Tak anak-anak. 7. Wah, ini rajin. Okeylah, ini ibu awasan ya. Sebelah berapa? Kalau berapa kalau? Ya, tak dengar. Ya? 4. Okey, sebelahnya. Saudari, kita menunggu ni ya. Berapa? Ya Allah. Berapa? Cepat, jangan tengok orang. Mana yang cakap saya tak dengar orang ni? Kertas kerja. Jauh sangat lah. Orang perempuan pula. Mana lagi? Sebelah sini lah. Ni kakak ni. Kakak tepi ni. Ya Allah. Berapa? Yang pakai jam kat gelang hitam tu. Berapa? Cepat masuk ni. Berapa? Apa saya tanya, tangan cakap mantu. Berapa? Apa kita bincang? Ini harapan berapa? Dah lama. 5. Saudari? 6 saudari? dah keli. Aku nak tengok sampai 6 juga. Tepi sana? Simple. Guru kita? Tepi. Selektif. 8. Oh, ini super aja. Okey, berapa? Kita dengar lelaki kejap lagi. Berapa? 5. Saudari? 4. Cukup? Okey, mari kita dengar harapan lelaki. Berapa? 7. Starting tu. Starting tadi 4. Berapa Ustaz? 7. 5. Selagi mampu. Saya kalau nak tafsir luaran dan dalaman pandai. Tafsir luaran selagi mampu yang mana? Batinnya kainnya. Okey, bagus. Saudara. 5. Tengok keadaan. Apa dia tengok keadaan ya? 8. 5. 6. 7. 5. Tadi Ustazah tadi tudung biru 4 ya? Saya tengok hidung ni lebih lah. Nanti tengok ajak saya ajar sikit. Macam mana kita nak tengok orang perempuan subur tak subur, anaknya rabu. Ini yang diajar bukan saja. Jadi saudari kalau nak tahu suaminya poligami tak boleh poli, agaknya kita boleh tahu cara dia. Tengok tapak tangan kita tahu. Sebab tu Nabi suruh tengok tapak tangan perempuan kan. Tinggi tinggi. Saya turun ilmu satu hari pada. Jadi kata 4 betul. Boleh tengok tapak tangan buat begini. Tangan kanan kat long. Sebab saya tak ada masa. Jadi dia kata 4 tadi saya selebih. Tangan kanan. Kapung begini betul. Buka. Itu 5 orang kiraan hari pertama biasanya datang head. Hari pertama biasanya berapa hari kat long? Perempuan biasanya head 7 hari bang. Itu pun suami jalan dah begini. Kalau kena 15 hari tengok tiang bengkok suami.
Biasa 7 hari ya. 8 okey dah. 8, 9, 10, 11. Biasa kalau you bersama, biasa tak dapat anak. Dia belum subur. Hari suburnya ialah hari hari ke-14 dan 15 ialah kiraan hari pertama dia tangkit ialah paling subur di mana telurnya keluar. Jangan tanya saya telurnya macam mana. So, masa hari 14 you bersama dan kalau you nak anak lelaki, you tembak kanan. Tembak kanan anak lelaki, tembak kiri anak perempuan. Budak tanya saya nak kembar, saya tak tahu, mungkin tembak lebih lah. Okey, kiri ini boleh kita belajar ya. Sebab ada satu kes perempuan, dia punya tiup falopia dia berbuka, doktor nasihatkan operate dan buang. Kesannya dia tak dapat anak perempuan, semua anak lelaki. Sebab mungkin satu set saja kalau. Tapi dalam sains tidak begitu, dalam Islam tidak begitu. Islam, kalau saudari isteri mengandung, nak banyak anak-anak lelaki, banyakkan baca surah. So, anak perempuan banyakkan surah. Itu. Jadi apa yang Allah Ta'ala bagi kita kena terima. Isteri saya anak kedua dijangka anak lelaki. Jangka lah, saya tak sekian-sekian tak suka. Jangka anak lelaki. Tiba-tiba tengok sekali masuk wad, isteri saya tengok, jumpa dia, cium dia, cium dahi, terima kasih. Tengok isteri orang bayi, dia kata bang minta maaf anak perempuan lagi. Tak apa, Allah Ta'ala bagi yang itu. Kena ini kalau aku anak ini, wah ni buang anak. Jadi kan dulu, itu kita. Ya, boleh faham ya? Itu kita kena tahu sikit-sikit itu. Jangan lupa anak itu persediaan-persediaannya. Quran kena baca selalu. Bila nak bersama doa kena baca selalu. Kalau yang bersama doa ya, tak baca doa, you tembak pula jadi anak, setan boleh kacau yang namanya apa? Homosubian ya, menyebabkan penyakit salah. Kita semua kena tahu. Ya, ini doa pun tak nak baca. Ya, apa kan? Baca doa. Tak kira lah siapa nak baca, suami ke isteri. Yang penting jangan baca kuat-kuat, bapak dengar. Allahumma tak kena lah. Tapi saya sudah pernah jadi dia faham, tapi kalau tu tak faham. Ganas sana, lompat sini. Rumah apa betul rumah papan. Pagi ni bapaknya pagi tadi tak rasa gempa bumi ke? Jadi masalah tu. Okey, bergurau berhibur ya, pastikan kalau isteri bak lawak, suami bak lawak kena ketawa. Isteri bak lawak dia tengok. Abang tak tahu kenapa sih? Saya bak lawak loh, you hukum. Kepolisian. Dari petua kalau balik bini mengamuk, muka masam, cakap tak nak, mencuka muka ya, janji pukul 5 sampai rumah, bangun 7 jalan-jalan nak pergi disco, muka berani, cakap tak nak, you buat lawak. Nak pujuk dia cakap, buatlah, pergi dapur ambil senduk sangkut belakang. Dalam depan dia, senduk mana senduk. Itu belakang abang akan dah cakap. Tapi jangan buat, dia dah tahu dah. Alah lawak aku tahu. Dia cakap sikit memberi pujian kau punya apa dalam Islam? Sunat. Sama juga senyum hukumnya apa? Sunat, sedekah pada. Tapi macam mana pun senyum boleh jadi haram, senyum boleh jadi makruh. Senyum haram bila? Senyum dengan bini orang lebih-lebih. Kakinya haram. Goda bini orang. Senyum makruh, senyum sendiri-sendiri. Pandainya masak asam hari ini, iya ke bang, seronok ya. Pandainya bahas sirah lemau, iya ke bang, seronok ya. Betul isteri. Sunat tak ada masalah. Sebab nak menggembirakan dia. Sedapnya air suam ni bu. Isteri kat tangga, rumah 2 tingkat begini, nak kena minta apa? Puji lawannya baju dengan tudung, iya ke bang. Ini begini. Weh lembab turun. Tak cemerlang. Tak boleh gitu. Ya. Baik, seterusnya apa? Beri hadiah. Membimbing, kasih sayang, ambil berat dan sebagainya. Next, kita rekan-rekan masa dia tak ada. Kebersihan yang diri tempatnya maklumat perhiasan kesehatan sudah bersih nyaman. Please. Next. Kebajikan mengalir baju ilmu gotong royong, sekali-sekali sumbangan derma. Ini kalau hidup bermasyarakat. Ya, okey, habis. Next. Pengusaha kesan yang baik. Kesan kebaikan bersama saya. Dapat aktiviti yang baik. Apa kita kata? Nanti kita faham lah ya. Habis ya. Yang
adik masa bersama suami isteri sentiasa ada. Itu sahaja lah pesan. Jangan rasa terabai. Saya cakap terus terang, saya seminggu kerja 7 hari. Saya di antara orang yang saya kena sibuk, memang saya sibuk. Sabar tu nombor. Tapi masa di lapang, masa itulah saya bawa anak isteri berjalan. Betul. Kadang-kadang saya balik sampai rumah petang, anak pukul 5, saya buat di pantai, bawa anak-anak jalan. Ya. Masa kena ya. Okey, habisan. Kira tutup. Next. Okey. Saya punya ada soalan, ada pandangan sila. Buka komunikasi. Ada soalan? Tak ada ya? Okey, kalau tak ada kita rehat 2 minit untuk selanjut rehat dulu. Okey, 2 minit telah berlalu jadi kakak sambung ya. Alhamdulillah ya. Terima kasih suami isteri. Next. Suami isteri merupakan dua insan yang terlibat di dalam perhubungan yang intim saya bayang. Intim ya? Kalau tak intim apa? Unika, Rabbani. Namun kesebagian keterangan tidak akan tercapai tanpa berhak untuk menguasai pikiran, perasaan dan diri proses. Next, kita urai. Komunikasi berwasap menyampaikan atau bertukar makna bahkan atau perasa berlaku di antara suami isteri sama ada surat atau tidak. Rumah tangga, miskin, dengan isteri. Masa isteri akan dapat bertukar makna bahkan ada perasaan ya. Dengan cerita akan membuatkan mereka lebih mengenali dan tersama. Kenapa dia kata begitu? Sebab orang cinta ni buat kelentong. Betul orang cinta ni jalan ke kereta berlakon tu. Ya, kalau makan kat KFC, oh lah berlakon betul. Ya, 2 ketul 2 jam tak habis. Sudu gaji bagai. Ya. Masuk mulut punya tanah pagi gibang. Kalau sedut air sampai steam ada. Sekali dah kau leceh lah strong. Okey, dah selesai untuk mereka berdamai dan menikmati kebahagiaannya berpanjangan. Ya, itu maksud saya, kita nak sesuatu ini kahwin, setiap kali kita tengok kahwin nak bahagia. Itu harapan dan target kita. Saya tak nafikan yang sesuatu tengok soal khabar, ya, tengok kat TV, tapi itu sebagainya. Hari-hari jumpa saya menangis 2 minggu, tangan inai merah lagi menangis-nangis. Kenapa penipuan? Kenapa? Waktu kat dinding pun. Dia nak minta je. Kenapa? Cuba Ustaz bayangkan dia. Saya nikah 2 minggu Ustaz, suami langsung tak usik saya. Dia tengok, dia gini. Lama-lama dia tak minta maaf abang-abang dia kenapa gini. Dalam suami kata minta maaf abang yang salah rupanya dia Sherry po. Hancur. Sebab tu sekarang kerajaan wajib. Asal inilah benda-benda sebahagian. Ya? HIV itu sekejap je tesnya, ambil darah sikit. Macam pregnancy test, sejak 2 minit, setengah jam balik, tak lama. Walaupun HIV itu sebenarnya, saya jaga HIV dekat ibu jabat dulu. Cerita HIV itu dalam kepala saya. Pendera saya ni pun ada gambar HIV kalau nak tunjuk saya. Ya? Dia HIV ni, dia boleh didetek dengan apa? HIV ni virus ya. AIDS ni penyakit. Jadi apa-apa cairan tubuh dia boleh detek. Air mata, air peluh, air hingus, air liur, air lendir, air kencing, air peluh, lagi apa? Air kencing, air mani, air mazi, darah, semua boleh detek. Tapi dia lambat sebab itu pakai darah, sebab dia bergerak dalam dia memusnahkan antibody atau memusnahkan sel-sel darah pun. Ya, tapi kat klinik hanya pakai darah. Saya tak pernah dengar ada orang klinik dia nak apa tes HIV nurse keluarkan air mani ya. Tak pernah saya dengar ya. Ada tu nurse bila seks. Air mani hukumnya apa? Air mazi, air wadi, air kencing kotor ya. Ini kofeka ya. Kalau kena baju tak boleh buat sembahyang, batal sembahyang. Kalau air mani hukumnya apa? Suci. Kalau kena saja, kalau baju ni kena lah, bukan sembahyang kena. Bukan sembahyang kena pun tak batal. Kalau sembahyang keluar air mani batal. Maknanya air mani tu kuis saja boleh buat sembahyang sah. Hukumnya kofeka. Cuma kena kuis, jangan tak kuis kan kawan tengok. Aku macam kenal. Jadi masalah problem ya. Next. Okey. Penyampaian atau pesanan mesej ya isteri. Maklumat fikiran contohnya ada 3. Pertama bersemuka macam saya cakap saudari. Yang kedua penggunaan bahasa bukan tuturan, body language ya. Kita tengok sekali lagi. Yang ketiga penggunaan perantaraan. Apa contoh perantaraan?
Telefon lagi. Lagi. Telefon, SMS, video call lagi. Surat lagi. Email lagi. Surat, YM lagi. Surat, memo, kad lagi. Telefon lagi. Hah? Fax. Fax. Suami istri pakai fax. Tet. Tak boleh buat apa? Tet. Senang. Tet. Ada saya boleh. Tet. Boleh pula. Boleh lah. Tapi kadang-kadang kita tengok rumah tangga berdua. Siapa sih di mangsa perantara? Ada tu yang mangsa. Mat cakap mak bapak nak kopi. Mat bapak nak kopi. Cakap bapak nak kopi habis. Pak mak kata kopi habis. Cakap mak suruh beli. Mak bapak kata suruh beli. Mak cakap dengan bapak kau. Tu kerja bapak kau. Pak mak kata tu kerja bapak kau. Inilah masalah problem. Okey, ini tidak bercakap tetapi menggambarkan suasana. Cuba balik ke rumah bini tanya sedih. Ya, aduh, ni kenapa menangis awak gembira ke? Gila. Tapi kalau bini yang ciwek ni lain, bini ciwek tu bini ciwek, manja. Suami pergi kerja pun apalah pergi kerja. Balik pun apa tak balik. Tampol 5 kali baik tu. Jangan ambil tamu-tamu tak baik. Gerakan anggota badan dia kalau tak ada masalah, bang air dia tak cukup pipe ada kat dapur. Marah dah bang. Dah ada suara, abang marah saya ke? Mana lu? Habis dia masuk, aku geram. Itu pun tak ada marah. Mana tahu tu? Tapi dia selalu fikir bininya tak faham. Suara suami kuat dah itulah inilah apa. Saya panggil. Saya berkata, sihat Ustaz, saya tahu bini saya manusia saya kuatkan. Ya, rupanya memangku. Tentera jaga kak, kuat dah sih. Saya macam mana suara dah kuat. Ini masalah. Kalau boleh lembutlah sikit. Ya? Ni orang perempuan di belakang ni, pokok besok jadi pula inspektor polis ke, bagian disiplin. Nak tegas itu ke office lantak lah. Ini suaminya cikgu pun kat rumah didisiplinkan. Abang masa bila dengan barisan. Buka baju pergi mandi. Usah betul lah. Itu contoh itu maknanya apa? Tak suka. Contoh. Sebab tu rumah tangga ni kena suka ya. Okey, kedudukan badan dia tak ada masalah, makan suami saudara sini jauh. Dia baling nasi. Itu tak ada benda tak? Kena. Sentuhan, usik-usik, cuek-cueknya elok suami isteri tapi jangan melampau. Bini keluar dia sembahyang dia pegang batal. Dah jadi masalah dah. Penampilan diri pemberian hadiah. Next. Okey, prinsipnya proses yang berterusan, luangkan masa berdemokrasi, saling menghargai pengaruh. Next. Kepentingannya pertama menyatakan perasaan, menyatakan hubungan kelamin. Ini tanggungjawab bersama. Suami nak, isteri nak. Jadi suami nak, tak isteri tak nak. Jadi suami tak nak, isteri nak, payah nak. Jadi tapi dalam Islam dah ajarkan seminggu ada 2 malam yang sunat malam apa? Isnin dengan malam sunat malam lain. Jadi kalau tak dapat semua orang kena marah. Iya. Yang malam ni boleh bang kedahan. Tak semangat dah warming up kami. Sorry bang, lampu merah. Lampu merah. Itu yang tidur tunjuk punggung. Pagi-pagi bang sarapan. Tak selera puasa. Pagi ni malah puasa. Nak pergi kerja dalam lambat. Nanti jalan jam 6:30. Padahal kerja Putrajaya aja. Kau pergi suku bulan. Jalan jam lah itulah inilah apalah. Naik kereta punya laju traffic light merah kena marah. Bodoh traffic light ni. Kalau dapat lain pula cerita dia. Bang sarapan, okey. Tidak lambat lah bang, cuba tenang. Dah lambat, slow lagi naik kereta. Sampai traffic light keleng-keleng hijau, berhenti dia. Bang kan boleh terus.
pos keselamatan. Tak percaya? Tak percaya tengok zaman sekolah tingkatan 5 dulu. Pagi-pagi cikgu perempuan masuk kelas marah-marah. Tak dapat lah tu. Tapi kalau Assalamualaikum, apa khabar, sehat dan selamat? Kalau cikgu boleh belanja. Hai cikgu Brown. Saya sedang memperhatikan sebenarnya. Ada tak yang tidur? Kalau dia tidur memang dia stres. Next. Okey, tekniknya matlamat baik bersih baik yang kesan. Next. Okey, matlamat yang baik maknanya nasihat yang ayah dah jadi isteri abang, jangan lupa keluar pakai tudung. Nasihatkan itu kan yang baik. Dan kewajipan isteri mama pakai tudung. Syarat pakai tudung. Saya tak mau dengar lah cerita budak MPI kat dalam pakai tudung. Kalau jangan begitu. Tudung memang kewajipan. Kena pakai tudung. Kalau tak pakai tudung, kena pakai tudung. Kalau balik kamu orang pergi jawab aja. Baik, kau tengok member kita balik MPI aja hari ni. Kau kamu pakai tudung. Hai, jadi ustazah ke? Jawab, ya saya ustazah. Awak tu setan. Dengan nada suara yang jelas. Kalau ada yang masalah suara tenggelam, dahsyat saya pasang saya amplify ni. Perhatian. Di mana abang? Bahasa yang mudah dia fahami. You Jawa, dia Banjar. Banjar Jawa, mana dia faham? Yang cikgu kata tapi turun kan rumah. Apa buduk apa kata? Ni Jawa ya. Apa Jawa laki yang tangan? Tak ngaku. Perempuan Jawa. Tak ngaku. Perempuan bagus kali ni ya. Lelaki yang tak ngaku Jawa ni. Kalau tak ngaku pun tak apa. Cara cakap pun saya tahu. Ya. Kau Jawa ya? Orang apa Jawa ya? Orang apa Jawa kan? Kalau yang nama Markona, Supina, siapa nama? Jo, nama penuh Suparjo. Lagi tak ngaku Jawa. Jawa tak sudah diri. Markona. Bersopan sasar Markona. Tapi kadang-kadang suami terpaksa berkasar sebab dia lelaki keperluan pun. Anak menunya, lo kau aja masuk demam kang. Takut budak tu, ya? Ya, tolong abang kata jangan dia demam, minum ya. Budak tu. Ini bapak kau memang macam suami dia memang kuat. Nangking kau kamu. Tapi kalau dapat bapak bermasalah, anak-anak menuja, jangan main ucap. Asal. Nak keluar tak takut. Gunakan panggilan yang mesra dan sesuai. Saudara, mahu panggil apa? Aku lah cuma sikit. Mahu panggil apa? Ya Allah. Abang, saudara. Mahu panggil apa? Abang, saudara. Mahu panggil apa? Abang, saudara. Abang, bagus, saudara. Abang, saudara. Saudara. Okey, itu lelaki ya. Abang, tegilah. Perempuan. Kita. Tahu panggil apa kan? Tahu panggil apa? Panggil cikgu, Ustazah, dengan Ustazah ya. Sebelahnya? Panggil apa? Ustazah juga. Okeylah, semua. Panggil lagi semua. Saya tahu kalau saya tanya pun laki biasa panggil abang, perempuan dipanggil ada yang panggil ayang, sayang, ada yang panggil baby ya. Tengok saya pastikan ya. Yang sayang, baby, ada yang main huruf I, U, W, main huruf. Nombor saya tak pernah dengar, 1. I itu biasa. 1. Okeylah. Rasulullah panggil isteri apa? Ya Muhammad. Ada Aisyah jawab, ya Muhammad? Tak ada. Ya Abang Ahmad? Tak kita. Ya Abang? Tak ada. Dia jawab apa? Ya Rasulullah. Rasulullah apa? Pangkat suami. Jadi sudah tahu ni Ustaz ya, Abang Ustaz. Operator pengeluaran jangan. Perli. Bukan panjang tak? Ya Abang operator pengeluaran. Gelir. Ini mentang-mentang suaminya pendek, ketat pula ya Abang Doraemon.
Next. Okay. Next. Punya pesan-pesan beli tuan tak faham minta apa jelasan. Next. Faktor merosakkan komunikasi yang pertama. Next. Kita tak membuat ada salah, bawa cakap bangkai, mengingat pasangan kedudukan dia sendiri. Tidak, suami isteri pro and kontra itu apa? Sebab itu kalau dia cari yang sepupu, ya, suaminya master, istrinya master, degree, diploma dia sepupu. Ini istrinya PhD, suami SPM tak lepas. Tak sepupu. Cara bercakap kan, abang kita tidaklah sentiasa melakukan anjakan paradigma dalam kehidupan kita saya. Suaminya anjakan paradigma apa? Angin bini dia, itu namanya tak cukup. Ya. Oke, mengungkit menyakiti kalau dah bergaduh segala perkataan yang buruk keluar. Kita abang cakap perkataan bodoh, bang, abang, ngongtong, ngongcipan keluar. Paling kelima tahu apa? Babi. Babi, babi pun datang apa hal? Tengok Allah Ta'ala turunkan bala ini. Babi yang sama orang yang mati. Itu belum babi batuk lagi. Masa bawahnya. Next. Terlalu cemburu, kan? Cemburu yang nampak. Abang ni balik lambat pada orang nenek. Asyik rumah nenek, kenapa lawa sangat ke nenek tu? Dengan nenek pun kipu. Bini stres. Baik, meremehkan pasangan ego dan sensitif. Next. Ini kalau kemarin istighfar, ya, istighfar tak ya? Nah, jangan sampai istighfar pun tak. Ini istighfar pun tak di mana? Nanti coba baca istighfar. Mana saya tahu Ustaz? Cuba ingat betul. Astagfirullahaladzim. Mana saya ingat itulah istighfar. Dia dah stres, tak boleh fikir. Berwudu, elakkan perkataan membangkit kemarahan. Next. Mengalah, menyedari kesalahan, minta maaf. Orang perempuan lagi, sebelum tidur minta maaf suami, wajib. Bang, sebelum tidur saya minta maaf bang, ada salah silap bang. Okey, selesai. Ini kelas sangat abang. Minta maaf dengan abang. Kau dah mati ke? Alhamdulillah. Sentuhan mesra. Sabar bang, urut belakang ni tepi ataupun tangan sabar bang. Jangan marah anak-anak. Abang tu ada darah tinggi. Kalau mati saya janda bang. Isteri pun sama ya. Sabar ya. Jangan marah anak-anak. Syakir ibu tu doa. Terus kita cari dia belakang ya. Jangan urut depan ya. Memang tak marah sabar kan? Next. Kita bayangkan ya. Okey. Kata yang patut diarahkan koreksi ucapan salam saya tolong terima kasih insyaallah minta maaf berdoa. Next. Okey, aktiviti yang baik ibadah saya sebut tadi ibadah kita jaga. Next ibadah solat. Okey, ini kalau kita nak tegur pasangan kita bersedia ikhlas lembut tapi jangan bangkitkan kemarahan. Tengok yang kalau keluar tu pakaian kena jaga, ni aurat ni kena jaga, ya. Tu cara tudung jangan lupa pakai. Itu kan hukum yang ya. Itu caranya. Asal kita betul, berdegil, nak keluar masuk neraka, sudah keluar, bang. Itu caranya tegur, yang sama pun malu. Next. Okey, kebaikan komunikasi hubungan lebih baik meningkatkan kebersamaan membawa keluarga. Next. Sampai kenal di kampung. Ini habis ni. Okeylah, sekian terima kasih. Ada soalan? Tak ada ya? Betul? Tak ada ya? So kalau tak ada, selamat konten baru. Jadi suami yang soleh, isteri yang soleha. Ya, Afifah minta maaf saya. Jangan marah Afifah, saya kurang aja. Asyik aku je ya. Besok duduk belakang tengok. Okey, salah silap terlanjur bicara nada tak sesuai dan benda tak kena. Saya minta maaf sekadar gurauan di petang petang kan. Takkan saya nak guna nada. Kita hendaklah menjadi suami isteri yang berdaya. Masing-masing jadi anak Cina. Okey. Terima kasih kepada Universiti, terima kasih kepada pihak saudari kerana berjaya mengelola program seperti ini. Ya, terima kasih kepada tukang pijit. Pijit tu kena betul-betul. Jangan ganggan sangat rosak. Okey, yang saya adalah sampai sini sekali lagi saya minta maaf. Ya, kalau benar menyentuh hati tuan-tuan dan saudari saya sekadar berawat. Terima kasih. Alhamdulillah.
azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal muslimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Jazakallah khairan jazaa diucapkan kepada Ustaz di atas ceramah saya tadi. So, sebelum kita mengakhiri majlis,